Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Minta maaf saya terlambat sikit. Ini sebelum daripada kita mula majlis kita, sama-sama kita doa supaya mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada kita bala yang sedang tersebar di kalangan kita pada ketika ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa lilmuslimina wal muslimat. Allahumma tub 'alaina اللهم تب علينا يا تواب يا تواب يا لطيف يا لطيف الطف بنا يا لطيف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمن. Lekat kan? Abangnya okey dah. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada malam ini di kelas yang ke berapa? Yang seterusnya lah. Tak kira kelas berapa. Baik, pada muka surat 37. Tak habis lagi perbincangan kita tentang nifas dan perkara-perkara yang berkaitan dengan nifas ataupun hukum hakam yang bersangkut paut dengan nifas. Baik, kemarin kita dah bincang tentang ta'rif nifas ataupun definisi nifas, pengertian nifas, yang mana maksud daripada nifas di sisi syarak itu adalah darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim, kosongnya keseluruhan rahim daripada juzuk-juzuk anak. Maksudnya selepas daripada keluar semua
juzuk-juzuk anak daripada rahim, maka darah yang keluar selepas daripada itu dinamakan sebagai nifas. Dan termasuk di dalam juzuk anak itu adalah uri. Uri pun termasuk di dalam juzuk anak. Sebab apa? Sebab dia berhubungan ataupun bersambung dengan anak. Bila apa sahaja yang bersambung, yang berhubung dengan anak, maka ia dinamakan sebagai juzuk-juzuk anak. Baik. Itu takrifan ataupun pengertian yang diberikan oleh fuqaha asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Ini takrifan di sisi mazhab Syafi'i. Berbeza takrifan dengan ulama Hanafi, Hambali dan Maliki. Itu ulama Hambali semua tu depa takrif berbeza. Takrif lain-lain. Ulama Hanafi takrif lain, ulama Maliki takrif lain, ulama Hambali takrif lain. Sekarang kita nak bincang takrif nifas ini dari sudut mazhab Syafi'i. Baik, thaniyan, yang kedua, apabila kita dah tahu pengertian nifas, maka disyaratkan untuk darah itu dinamakan sebagai nifas. Maka dia meletakkan beberapa syarat. Syurutun nifasi, syarat-syarat nifas ialah la yatahaqqaqu kaunun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurutin. Tidak jelas, tidak yakin, tidak pasti keadaan nifas itu adalah nifas, melainkan dengan 4 perkara, 4 syarat. Kena ada 4 syarat dulu, barulah boleh dinamakan darah itu sebagai nifas. Kalau tak cukup 4 syarat ni, dia tak dinamakan dengan nifas. Baik, apa syarat pertama? Ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau min 'alaqatin aw mudghatin. Iaitu keluarnya darah itu selepas daripada kosongnya rahim. Kosong daripada apa? Daripada juzuk anak. Maknanya kena keluar sekalian juzuk anak daripada rahim, sekalipun yang keluar itu adalah alaqah ataupun mudghah, satu ketulan daging ataupun satu ketulan darah. Satu ketulan daging ataupun satu ketulan darah. Dia tidak disyaratkan yang keluar itu adalah anak, tetapi mestilah walaupun mudghah ataupun alaqah, seketul daging ataupun seketul darah yang keluar, maka darah yang keluar selepas daripada keluarnya seketul daging ataupun seketul darah itu juga dinamakan sebagai nifas. Okey, jelas di sini. Tapi masih ada kait, bukan semata-mata ataupun darah yang umum, ketulan darah daging yang umum. Semua apa sahaja ketulan ataupun apa sahaja darah yang keluar daripada rahim, maka dikatakan darah yang keluar selepas itu dikatakan nifas. Tak. Disyaratkan alaqah dan mudghah itu adalah ketulan daging dan ketulan darah itu adalah ketulan daging dan ketulan darah yang dikatakan oleh Qabilah. Yakni qalat Qabilatun innaha mabda'u khalqi adamiyyin. Ketulan daging dan ketulan darah yang dikatakan, yang diakui oleh bidan. Qabilah ni maksudnya bidan. Itu dululah bidan, sekarang kita doktor lah. Doktor mengatakan bahawasanya alaqah dan mudghah ini adalah sumber ataupun asas daripada kejadian anak Adam. Kejadian manusia, asas kepada kejadian manusia. Bukannya apa sahaja darah yang keluar terus dia selepas darah yang keluar selepas itu dikira sebagai nifas. Tak. Dia mesti darah ataupun ketulan daging yang merupakan sumber ataupun asas kepada kejadian manusia.
Dan akuan ini diakui oleh perkara ini diakui oleh doktor. Doktor mengatakan ini sekiranya tak gugur, sekiranya dia berkekalan, dia punya daging dan ketulan darah ni, dia akan menjadi manusia. Ini adalah asas bagi manusia. Bermakna kalau doktor tu tengok, dia kata, ni bukannya, ni saya tak tahu nak kata ni. Kalau dia ni adalah manusia ke, asas manusia ke ataupun bukan ni. Ni dia punya punca nak jadi manusia ke ataupun tidak. Dia nak jadi janin ke tidak ni. Ni saya tak tahu, saya tak yakin. Ini adalah kalau dibiarkan dia menjadi janin manusia. Mungkin ketumbuhan, mungkin daging lebih di dalam perut, mungkin ini darah disebabkan kuman, keradangan ataupun sebagainya. Jadi tak diakui, tak diyakini oleh doktor, maka kalau darah, walaupun dia disahkan mengandung, kalau darah tu keluar ataupun ketulan daging tu keluar, darah yang keluar selepas itu tidak dinamakan nifas. Baik, jelas jelas. Maknanya kena ada statement daripada doktor yang mengatakan bahawasanya yang gugur ini adalah memang jelas ia adalah asas kejadian manusia. Baik, kebiasaannya di hari yang ke 120, maknanya 4 bulan. Lepas daripada 4 bulan, barulah kita akan doktor akan dapat pastikan ini adalah sumber manusia ataupun asas manusia ataupun bukan. Biasanya macam tu. Tapi kalau walaupun sebelum daripada 120 hari, kalau doktor dapat pastikan itu daripada itu adalah kejadian manusia, dia tetap dikira sebagai kalau dia keluar, darah yang keluar selepas itu dikira sebagai nifas. Okey, jelas di sini Lebih lagi lah kalau anak, kalau dah ada rupa anak, dia gugur tu pada bulan yang ke-6 ke ke-7 ke, maka tetap dia ada nifas. Baik. Kemudian ammad damul khariju qabla al-wiladah. Adapun darah yang keluar sebelum daripada kelahiran, sebelum daripada beranak, sebelum daripada bersalin, darah yang keluar sebelum daripada tu tidak dinamakan nifas. Kerana apa? Ta'rif kita tadi, pengertian kita di sisi mazhab kita, bahawasanya darah yang keluar, darah nifas itu adalah darah yang keluar selepas daripada beranak, selepas daripada keluarnya semua anak. Sedangkan di sini belum lagi beranak. Apabila belum beranak, adakah dia dinamakan sebagai nifas? Tak. Apa nama dia? Wa huwa al-musamma bit-talqi. Ia dinamakan dengan darah tolak. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tolak ni makna dia darah yang keluar ketika sakit nak beranak. Dia terjemah gitu je lah. Kita tidak ada satu istilah khusus ataupun bahasa khusus yang menunjukkan darah itu adalah darah serasa sakit nak beranak. Wallahu alam, saya tak tahu, mungkin ada, tapi saya tak tahu. Tapi dalam bahasa Arab itulah istilah dia, nama dia. Talqa ni adalah darah yang keluar ketika rasa sakit nak beranak, belum beranak lagi. Jadi jawapan dia falaisa binifasin, bukanlah nifas. Darah tolak itu, darah yang keluar ketika rasa sakit nak beranak itu bukanlah nifas. Wala bihaidin, dan bukan juga haid. Haid pun bukan, nifas pun bukan. Bila haid bukan, nifas bukan, tidak lain tidak bukan, dia mestilah istihadah. Kerana darah yang mempunyai hukum, darah yang keluar daripada kemaluan wanita yang mempunyai hukum hanyalah 3 jenis: haid, nifas ataupun istihadah.
Kalau dia nifas, dia bukan haid, bukan istihadah. Ya. Dah mula dah. Mula dah? Ha. Lama dah? Lama dah. Lama dah. Lama dah. Lama dah? Ha. Baik, dah okey, tak ada pun. Ramai dia ada ni. Ya. Ha. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita sambung balik. Okey, darah tolak ini, darah yang rasa sakit nak beranak, kebiasaannya dia akan datang sehari 2 hari sebelum beranak, dia akan keluar. Dia akan keluar oleh kerana ada mungkin dia punya rahim dah kurang tak berapa kukuh, jadi dia akan datang darah ketika itu. Maka darah yang keluar ketika sakit nak beranak itu dia tidak dinamakan sebagai nifas dan tidak juga haid. Tapi dia ada kaitan lagi, ada kait lagi, bukan semata-mata kalau keluar saja darah tolak terus dinamakan sebagai istihadah. Tak. Tengok ke depan ni apa dia kata. Illa in ittasala bi haidin qablahu fa in ittasala bi haidin qablahu fahuwa haidun lima taqaddama anna al-asahha anna ad-dama alladhi tarahu al-hamilu haidun. Kerana perbahasan yang telah lalu, kecuali jika berhubung darah tolak itu dengan darah haid yang sebelumnya, ataupun jika berhubung darah tolak itu dengan haid sebelumnya, maka ia adalah haid. Kalau tak berhubung, maka ia istihadah. Kalau berhubung, dia adalah haid. Baik, contoh dia macam ni. Sehari sebelum dia beranak, datang darah 5 jam. 5 jam. Kemudian di sini dia beranak. Ni. Ini tolak, darah sakit beranak. Jadi sebelum dia beranak ada darah. Maka apa yang kita nak hukum pada darah itu? Darah itu dinamakan darah istihadah. Apabila istihadah, IST istihadah. Apabila kita hukum dia sebagai darah istihadah, jadi apa hukum orang istihadah? Orang istihadah hukumnya suci. Apa hukum orang suci? Orang suci diwajibkan solat dan sebagainya. Okey, orang suci diwajibkan solat dan sebagainya. Dan apabila dia diwajibkan solat dan sebagainya, dalam masa yang sama dia darah itu berterusan keluar. Darah itu sentiasa mengalir. Nak sembahyang tak boleh. Jadi tapi bukan alasan untuk kita meninggalkan sembahyang. Bukan alasan untuk kita tidak sembahyang. Ada cara-cara yang ditetapkan oleh para ulama, yang ditetapkan oleh syarak untuk sembahyang pada ketika hadas sentiasa berjalan. Hadas sentiasa mengalir. Orang yang istihadah, dia hukum dia seperti mana orang yang berterusan hadas, seperti orang yang kencing sentiasa, orang yang sentiasa kentut. Maknanya
ada saja perkara-perkara yang menyebabkan dia terus ataupun sentiasa berhadas. Apabila dia berhadas macam tu, macam mana dia nak semayang? Dia kena buat 4 perkara. Orang yang istihadah, dia nak semayang, dia kena buat 4 perkara. Apa benda? Selepas daripada masuknya waktu, dia kena cuci, kemudian dia kena sumbat dia punya dia punya kemaluan, kemudian dia berwuduk, selepas berwuduk terus sembahyang. 4 perkara ni mesti berterutan. Mesti berturutan. Tidak boleh dia berlengah-lengah lepas daripada berwuduk, lepas main telefon, tengok Facebook ke dulu, lepas tu sekejap baru sembahyang. Tak boleh. Dia 4 perkara ni mesti kena berturutan. Okey, jelas Apabila istihadah, maka dia wajib sembahyang. Tapi bila tak boleh sembahyang dengan cara yang biasa, maka dia kena buat beberapa syarat yang disebutkan tadi. Nak buat macam mana? Kita, itu dah perintah Allah Ta'ala macam tu kan. Allah Ta'ala kata apabila kita bersuci, maka kita kena solat dan sebagainya. Baik. Itu pun sekiranya tidak bersambung. Ini kita hukum darah ini dengan istihadah sekiranya tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Okey, kan sebelum pengajian sebelum ni kita katakan orang yang hamil juga boleh datang haid. Walaupun pada hakikatnya ia bukanlah haid secara realitinya, secara hakikatnya dia bukannya haid, tapi dengan semata-mata keluarnya darah daripada kemaluan dia, jelas kita menghukumi ia sebagai haid. Maknanya kita meletakkan hukum orang-orang haid pada dia. Okey. Contohnya dia haid berapa hari? Sebelum daripada dia beranak, sebelum dia rasa sakit untuk beranak, dia datang 3 hari darah. Datang haid dulu. Haid ni. Kemudian selepas daripada 3 hari, barulah di sini dia TSB, terasa sakit nak beranak. Terasa sakit nak beranak. Jadi lah kita buat SB je lah. SB rasa sakit nak beranak. Barulah dia sakit. Haid dulu, kemudian baru sakit. Kemudian melahirkan. Lepas daripada rasa sakit, kemudian barulah dia melahirkan. Jadi, apa hukum darah ni? Kita katalah rasa sakit ni selama 1 hari. Dan darah itu berterusan daripada 3 hari sampai hari ni, kemudian berterusan sampai beranak. Maka apa hukum ni? Apa hukum darah yang keluar ketika rasa sakit nak beranak tu? Hukum dia dihukumi sebagai haid. Dan beranak, bila beranak, selepas daripada beranak barulah nifas. Maknanya pemisah di antara haid dengan nifas ini adalah wiladah, melahirkan ataupun bersalin. Bersalinlah sebagai pemisah di antara haid dengan nifas. Ini satu masalah. Masalah yang kedua, dia sakit nak beranak dulu. Dia sakit dulu. Lepas sakit, barulah dia keluar darah. Contoh, kita kata berapa hari dia sakit, kemudian keluar darahnya selama 3 hari. Sakit, kemudian keluar darah 3 hari, kemudian beranak. Kemudian nifas. Jadi, darah yang selama sini kita kata berapa hari? Sehari. Darah selama 4 hari ini, 4 hari ini dihukumi sebagai istihadah. Dihukumi sebagai istihadah. Baik, dia punya kesimpulan dia mudah saja. Sekiranya didahului oleh rasa sakit nak beranak, barulah apabila didahului oleh sakit nak beranak,
maka darah itu semuanya dikira sebagai istihadah. Sekiranya didahului oleh haid, kemudian barulah sakit nak beranak, ataupun didahului oleh datangnya darah, kemudian baru sakit, maka itu dihukumi sebagai haid kesemuanya. Sekiranya cukup syarat haid iaitu 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam. Okey, jelas punca dia sebelum sakit dulu ke ataupun darah dulu. Sakit dulu ataupun darah dulu. Kalau sakit dulu itu istihadah semuanya. Kalau darah dulu baru sakit itu semuanya haid. Sekiranya cukup syarat-syarat haid. Lepas beranak, selepas daripada beranak kemudian nifas lah. Ini pemisah di antara beranak, ini sebagai pemisah di antara haid dan nifas. Sebab tu dia katakan sebelum tu, sebelum ni semalam kot, dia dah sebut bahawasanya di antara haid dan nifas itu tidak ada pemisah, tidak ada tuhur, tidak ada tuhur, fasil dia. Tidak semestinya ada tuhur. Maknanya kalau ada tuhur pun tak apa. Kalau ada tuhur pun tak apa. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Tak seperti mana suci di antara haid, dua haid. Dia mesti kena ada sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Dan suci di antara nifas dan haid sekurang-kurangnya 1 lahzah suci itu kena ada. Berbeza dengan suci di antara haid dengan nifas. Suci di antara haid dan nifas tak disyaratkan ada fasil, ada pemisah. Tidak ada tuhur. Okey, 1, 2, 3. Dua antara dua haid 15 hari. Nifas dan haid 1 detik suci dia. Itu tapi ada dia punya perincian dia lagi. 1 detik itu sekiranya di luar 15 kan semalam. Pengajian semalam 1 detik sekiranya di luar 15. Di luar 60, sorry silap. Di luar 60. Kalau dalam 60 fasil dia, pemisah antara nifas dan haid mestilah 15 hari 15 malam. Tidak disyaratkan ada suci. Tidak disyaratkan ada suci di antara haid dengan nifas. Tak ada suci pun tak apa, cuma bersalin saja bersalin dijadikan sebagai pemisah di antara haid dan nifas. Okey, jelas 1 detik ni dah luar 15 hari luar 15 apa? Luar 60 dalam 60. Kalau dalam 60 hari maka disyaratkan 15 hari suci. Baik, jelas di sini. Had tadi tu pun kena jelas lah. Sakit dulu, sakit barulah darah. Satu. Ini IST, istihadah. Yang kedua, darah dulu barulah sakit. Ini haid. Sekiranya cukup syarat haid iaitu 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam. Baik, jelas di sini. Sampai sini ada yang muskil? Sebab tu dia kata di sini falaisa binifasin, darah tolak tu bukanlah nifas dan bukan juga haid, kecuali jika dia berhubung dengan haid sebelumnya. Kalau dia berhubung dengan haid sebelumnya, maka dia dinamakan haid.
Kalau dia tak berhubung dengan haid dia, dia sakit dulu baru darah, maka itu semuanya istihadah. Baik, jelas. Sebab apa? Sebab perbahasan kita yang terdahulu, kenapa kita katakan ada berlaku masalah perbezaan di antara, ada fasil, ada pemisah di antara haid dengan nifas. Bolehkah orang ada haid dulu baru nifas? Ya, boleh, disebabkan perbahasan yang terdahulu, iaitu di atas qaul yang asah mengatakan bahawasanya orang hamil boleh datang haid. Bila ada haid ketika dia hamil, selepas daripada tu, lepas daripada beranak, maka datang nifas. Jadi tidak ada pemisah, tidak disyaratkan ada pemisah. Pemisah dengan suci lah. Baik, jelas ha? Yang kedua, huraian yang kedua, iaitu an yakuna qabla inqida'i 15 yawman min faraghir rahimi, amma ba'da inqida'i 15 yawman falaysa binifasin bal huwa haidun. Yang kedua, mestilah syaratnya nak dikatakan sebagai nifas ini, darah itu keluar sebelum daripada selesainya 15 hari 15 malam, bermula daripada kosongnya rahim. Okey. Selepas daripada kosong rahim, selepas dia beranak, keluar seluruh juzuk anak, kemudian dia tidak ada darah, langsung tidak ada darah keluar selama 15 hari. Selama 15 hari. Kalau tak keluar anak selepas dia, tak keluar darah selepas daripada beranak 15 hari, maka darah yang datang selepas 15 hari itu dihukumi sebagai haid. Bermakna dia tidak ada nifas. Dia tidak ada nifas. Dia cuma ada dia beranak sajalah. Beranak tanpa ada nifas. Ada orang yang beranak kering. Sebab apa? Di zaman Nabi, mungkin di sekarang mungkin ada. Wallahu alam, itu kita kena tanya doktor yang ada pengalaman. Kita tanya mereka, ada kita try buat kajian tengok. Ada tak? Tapi di zaman Nabi dulu ada pernah berlaku satu orang perempuan yang beranak kering, sehingga kan orang memanggil dia zatul jufuf, wanita yang kekeringan, maknanya yang keluar itu, yang beranak dalam keadaan kering. Baik, jelas situ. Dia mesti syarat nifas ini dia keluar sebelum daripada 15. Maknanya kalau ada suci 15, selepas daripada beranak dia tak datang darah, selepas daripada 15 hari barulah datang darah, maka tak dikira sebagai nifas. Syarat dia mesti sebelum daripada 15 hari 15 malam. Okey, jelas situ. Sama juga macam sini. Suci di antara nifas dan haid, sekiranya di dalam 60 hari disyaratkan 15 hari. Sekiranya darah itu berhenti pada hari yang ke-30 lah, misalnya selepas daripada hari yang ke-45, maksudnya hari ke-46 ke atas, dia datang semula darah. Hari ke-46 datang semula, maka darah yang datang pada hari ke-46 itu dikira sebagai haid, tak dinamakan nifas. Kerana apa? Telah diselangi oleh suci selama 15 hari. Seperti itu juga pada masalah ni, sekiranya dia beranak dalam keadaan suci, beranak, lepas dia beranak tidak ada darah langsung keluar daripada kemaluan dia, maka selepas daripada 15 hari barulah datang darah, maka darah yang datang selepas daripada 15 hari itu dikira sebagai haid, tak dinamakan nifas. Sebab apa? Telah diselangi oleh 15 hari suci. Okey, jelas sini. Tapi kena mandi dua benda lah. Satu mandi wiladah, beranak. Sebab apa? Sebab orang yang beranak ni dikira sebagai berjunub.
Kan asbabul junub, sebab-sebab yang menyebabkan perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu berjunub, jima', wiladah, beranak, mati, haid, nifas. Okey, tu ada 6 perkara kan. Keluar mani. Jadi 6 perkara ni sekiranya berlaku pada seorang tu dia wajib mandi. Cuma dia kena mandi mandi wiladah, mandi disebabkan beranak. Sekiranya seorang itu beranak dalam keadaan kering, dia beranak, lepas beranak tidak ada darah, maka wajib dia sembahyang. Wajib dia sembahyang. Sebab apa wajib sembahyang? Tidak ada darah. Dia kata nifas. Mana nifas? Nifas tak ada. Yang akan datang nifas? Akan datang. Sekarang ada tak ada? Tak ada. Bila tak ada, jelas dia suci daripada darah. Bila suci daripada darah, mandi disebabkan beranak, kemudian terus solat. Kemudian andai kata tak sampai 15 hari, seminggu selepas tu barulah dia datang darah. Dia nak buat macam mana? Jadi sembahyang dia hak ni, yang dia dah sembahyang selepas daripada beranak tadi tu selama 10 hari, ya, terbatal lah. Terbatal, dan puasa dia dalam masa tu pun tidak sah. Jadi tak apalah, tak berdosa, sebab dia mana tahu dia nak mai tu hari apa, darah tu nak mai hari apa, dia tak tahu. Okey, jelas sini. Syarat yang pertama tadi, keluar daripada rahim itu semua juzuk anak, daripada tak kiralah sama ada benda tu alaqah ke ataupun mudghah yang asas kejadian anak. Dan juga yang kedua, dia mesti kena selepas daripada sebelum daripada 15 hari daripada tarikh dia, masa dia beranak tu. Kalau kata selepas 15 hari baru datang darah, itu tak dinamakan nifas. Okey. Berbeza dengan darah yang keluar ketika beranak ataupun bersama-sama anak, itu bukannya nifas. Itu istihadah. Sekiranya tidak ada haid sebelum dia. Kalau bersambung dengan haid, maka ia dikira sebagai haid. Kalau dia tidak bersambung dengan haid, contohnya dia rasa sakit dulu, kemudian baru darah sampai dia melahirkan, maka bermula daripada sini sampai dia selesai keluarnya semua juzuk anak daripada rahim dia, semua itu dikira sebagai istihadah. Jelas Semua dikira sebagai istihadah. Darah yang keluar bersama-sama anak ketika melahirkan, itu hukumnya istihadah. Dan masalah ni kita dah bincang semalam. Sekiranya dia tak dapat nak semayang berapa lama, dia istihadah wajib semayang. Bila wajib semayang, tak dapat nak semayang di situ, dia mungkin proses melahirkan, proses bersalin tu makan masa sampai 2 jam ke apa, terlepas satu waktu, maka nanti selesai sahaja nifas, maka dia kena qada balik. Dia punya solat yang dia tinggalkan ketika dia bersalin tu. Okey, jelas Yang ketiga, syarat yang ketiga nak dinamakan sebagai nifas, alla yatakhallala baina damain nifasil awwali wathani aqallu at-tuhri wa huwa 15 yawman. Fa in takhallala bainahuma dhalika fathani laysa binifasin wa innama huwa haidun. Baik. Syarat yang ketiga ialah mesti tidak menyelangi di antara 2 nifas. Yang pertama dan yang kedua, iaitu nifas yang pertama dan nifas yang kedua kurang daripada 15 hari. Aqallu tuhri. Mesti tidak menyelangi di antara, tidak ada di antara 2 nifas tu, nifas yang pertama dan nifas yang kedua, sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Dan jika
takhallala menyelangi di antara keduanya, di antara nifas pertama dan nifas yang kedua, maka yang kedua itu bukanlah nifas. Kalau ada 15 hari di antara dua nifas tu, maka nifas yang pertama itu bukanlah nifas, tapi ia adalah haid. Baik, ini masalah macam mana? Dua nifas. Macam mana dua nifas? Boleh jadi ke dua nifas? Sebab bila dia dah beranak, nak kena 60 hari. Selepas daripada 60 hari, lepas tu dia datang pula nifas. Nifas makna melahirkan. Makna dia ada dua kelahiran yang rapat. Ada dua kelahiran yang rapat. Dan kelahiran tu kelahiran lain-lain. Bukannya kelahiran kembar. Kalau kelahiran kembar, beza. Okey, masalah ni kita tangguh dulu. Masalah nifas yang pertama dan nifas yang kedua ni, masalah dia agak rumit sikit untuk kita cerita. Kita ambil masalah yang lebih mudah. Masalah tau'amatain, maknanya kembar, darah yang keluar selepas daripada melahirkan anak yang pertama. Anak dia ada kembang, darah yang keluar kali pertama selepas daripada anak pertama tu, itu tak dinamakan nifas. Sebab apa? Sebab belum kosong lagi rahim dia daripada semua anak. Mana ada lagi anak yang kedua kat dalam rahim dia tu. Tak keluar semua lagi. Bila tak keluar semua, boleh tak kita katakan nifas? Sedangkan dan selepas daripada yang pertama, anak pertama keluar, darah yang keluar nifas. Darah yang keluar di antara dua kelahiran kembar adalah haid sekiranya mencukupi syarat-syarat haid. Itu syaratnya. Selepas daripada keluarnya anak yang kedua, barulah dikatakan haid, barulah dikatakan nifas. Sebab dah kosong rahim dia daripada anak. Baik, jelas situ. Darah yang keluar di antara dua kelahiran kembar adalah haid sekiranya mencukupi syarat, bukannya nifas. Okey, syarat yang ketiga ni kita tangguh dulu, kita bincang di kemudian hari sebab dia agak rumit. Kalau kita campur nanti kita keliru apa masalah dia ni. Baik. Disyaratkan tau'amatain, maknanya kelahiran kembar. Yang nak dikatakan kembar ni berapa lama jangka masa dia? 6 bulan. Kalau dia melahirkan sebelum daripada 6 bulan kelahiran yang kedua itu, maka dikatakan kembar. Kalau selepas daripada 6 bulan, itu tak dikatakan kembar. Itu kelahiran kedua lah. Abang dia, abang. Kalau kembar pun ada juga kan, abang adik. Abang adik ni apa dia? Dahulu kemudian ke keluar anak. Apa dia? Apa istilah abang adik? Baik, habis yang keempat pula. Selesai. Itu 3 syarat. Jadi syarat yang ketiga ni sangat-sangat jarang terjadi. Dia berlaku di antara 2 nifas. Tak apa, itu dia punya perincian masalah dia. InsyaAllah kita akan bincang di kemudian hari. Baik, syarat yang ketiga, ay yakuna dzalika fi sittina, bahawa iaitu zalika, yang demikian itu di dalam 60, maknanya 15 hari itu. 15 hari itu, suci 15 hari itu disyaratkan fi sittina, di dalam 60. Berlaku di dalam 60. Seperti yang kita katakan tadi, kalau suci di antara nifas dan haid, kalau di dalam 60 disyaratkan 15 hari, di luar 60 disyaratkan 1 detik sahaja. Falau ra'at, tengok dia kata, falau ra'at ba'da sittina daman, jikalau seorang wanita itu melihat selepas daripada 60 darah, walau bizamanin yasirin, walaupun dalam masa yang singkat, falaisa binifasin, bukanlah ia nifas, bukanlah nifas sekiranya diselangi oleh suci yang sedikit, walaupun suci itu singkat, 1 detik sahaja, 2 detik ke 3 detik ke,
paling kurang 1 detik di luar 60, maka darah yang datang selepas daripada itu hukumnya haid, bukanlah nifas. Sebab tu dia kata, kalaulah dia nampak darah selepas daripada 60 itu, maknanya ada suci selepas daripada 60, walaupun dalam masa yang singkat dia punya suci tu, maka ia bukanlah nifas, bahkan ia adalah haid. Thumma in wujida fihi syartul haidhi wa huwa bulughu yawmin wa lailatin fahuwa haidun wa illa fala. Kemudian jika didapati syarat haid, darah yang datang selepas daripada nifas itu mencukupi ataupun cukup sempurna syarat-syarat haid, maka iaitu sehari semalam sampai sehari semalam, fahuwa haidun, maka ia adalah haid, wa illa fala, dan jika tidak cukup, tidak sampai sehari semalam, tak dapat syarat haid, maka ia tidak dinamakan sebagai haid. Jadi itu adalah asas yang penting untuk kita pegang, bahawasanya haid ini adalah sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau tak dapat 24 jam dalam masa 15 hari, tang mana pun tak dikira sebagai haid. Baik, jelas ha? Habis itu bab nifas. Pengertian nifas. Habis perbahasan, perbincangan tentang pengertian nifas. Dia ada beberapa syarat. Kalau keluar selepas daripada keluarnya rahim, keluarnya juzuk anak, kosongnya rahim, lepas tu sebelum daripada 15 hari, kemudian kalau dia melihat ada kosong di tengah tu 15 hari, maka yang datang selepas dia itu bukanlah nifas lagi, bahkan ia adalah haid. Kalau dalam 60, kalau di luar 60, maka walaupun ada sedikit suci, masa suci itu, maka dia dikira sebagai haid dah. Tak dinamakan nifas lagi. Baik, jelas. Yang ketiga, tajuk yang ketiga, muddatun nifasi, tempoh nifas. Muddatun nifasi lahzatun wa aktharuhu sittuna yawman wa ghalibuhu arba'una yawman. لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Tempoh nifas itu sekurang-kurangnya adalah 1 lahzah. 1 lahzah ni 1 detik. Siapa maksud 1 detik? Kenapa ulama mengibaratkan, ulama mengatakan ataupun mengistilahkan dengan 1 detik, menggunakan perkataan 1 detik? Untuk apa? Dia nak bagi tahu kepada kita, asalkan kita nampak saja darah. Asal nampak darah. Baik, sama juga cara untuk kita nak memastikan ada darah selepas daripada melahirkan ataupun tidak ada. Sama juga caranya dengan kita buat pada haid. Haid tu kita cek, kita masukkan kapas, ada kesan darah, maka dinamakan haid. Sama juga pada masalah istihadah, iaitu dengan kita memasukkan kapas, kita tengok ada kesan darah, secara automatik dinamakan nifas. Ada nifas. Asalkan nampak, asalkan ada tu, ada pun dia. Kalau nak kira 1 detik ni, tu benda yang siapa yang nak duk perhati 1 detik ni sikit sangat. Sikit sangat. Dia cuma dia istilah je, dia nak takbirkan kepada kita, dia nak bagi tahu kata satu masa yang terlalu pendek. Maknanya apabila ada saja wujud, nampak saja kewujudan dia, terus dikatakan seorang itu bernifas. Baik, jelas ha? Wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyak nifas itu ataupun paling panjang masa nifas itu adalah sittuna yauman, 60 hari. Paling lama, paling panjang masa nifas adalah 60 hari. Walaupun di dalam mazhab lain mengatakan paling panjang nifas itu adalah 40 hari. Tetapi Imam Syafi'i berdasarkan dalil yang lain, dia mengatakan sepanjang-panjang nifas adalah 60 hari. Baik.
Kerana apa? Kerana pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, satu orang, bukan di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in pernah berlaku ada seorang perempuan, dia bernifas selama 60 hari. Dia bernifas selama 60 hari 2 bulan. Daripada situlah Imam Syafi'i mengambil dalil, menjadikan kejadian tu sebagai hujjah, dengan mengatakan bahawasanya ada pernah berlaku 60 hari seorang itu bernifas. Jadi dia ambil dalam langkah berjaga-jaga, dia menetapkan kaedah bahawasanya 60 hari sepanjang-panjang haid tu. Berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain, banyak yang mengatakan 40 hari sepanjang-panjang haid. Baik, jelas wa ghalibuhu, dan ghalibnya, kebiasaannya, arba'una yauman, 40 hari. Sebab apa? Diambil daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan adalah kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dulu ketika zaman Rasulullah, perempuan-perempuan yang bernifas ini mereka menunggu untuk sembahyang. Mereka duduk. Tajlisu ni asal makna duduk, tapi maksudnya menunggu untuk sembahyang. Maknanya tidak sembahyang lagi, tidak buat apa yang diwajibkan bagi orang yang suci. Mereka tunggu dulu. Tunggu itu selama mana? 40 yauman, 40 hari. Jadi dihikayatkan oleh Ummi Salamah mengatakan perempuan di zaman Rasulullah itu, mereka ini tunggu untuk sembahyang selama 40 hari. Jadi diambil, dijadikan ma'khadul istidlal, maksudnya sumber penetapan hukum, bahawasanya kebiasaannya, kebiasaannya nifas ini adalah 40 hari berdasarkan hadis daripada Ummi Salamah ni. Baik, itu jelas, selesai. Rabi'an, mata tabda'u muddatun nifasi. Yang keempat, bilakah bermulanya tempoh nifas? Bilakah bermulanya tempoh nifas? Tempoh. Ini satu perkataan yang penting, muddah. Tengok kenapa penting. Di bawah ni dia akan sebut al-mu'tamadu minal aql. Dia ada perbincangan yang khusus mengenai istilah. Kalau kita ada masa, kita boleh bincang apa itu mu'tamad, apa itu aqwal, apa itu asah, apa itu azhar, apa itu sahih, apa itu masyhur, apa itu bin nas, apa itu alal madhab. Jadi ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh para fuqaha, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama yang berusaha untuk menetapkan dalil berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan sumber yang jelas daripada Al-Quran dan hadis. Dan mereka guna istilah. Sebab apa? Takkan nak ibarat satu-satu kan, takkan nak cerita satu-satu. Memang sistem keilmuan tu memang macam tu. Disiplin ilmu, apa-apa yang kita nak bagi tahu, kebiasaannya kita akan menggunakan istilah. Kalau benda tu agak rumit, panjang maksud dia, kita akan guna istilah. Di dalam setiap fan, setiap bidang ada istilah masing-masing. Jadi kalau kita nak tahu istilah bidang masing-masing, bidang-bidang ni, kita kena rujuk kepada ahli di dalam bidang tersebut. Baik, jelas. Yang muktamad daripada aqwal, daripada perkataan-perkataan yang dikatakan oleh ulama tu, bahawasanya muddatan nifasi, tempoh nifas itu bermula tabda'u hukman min ru'yatid dami fala nifasa qabla ru'yatihi wa amma adadan famin ba'di faraghir rahimi min jami'il hamli. Bahawasanya tempoh nifas itu bermula secara hukumnya bermula daripada nampaknya darah. Maka
kesimpulannya tidak ada nifas, tidak berlaku nifas, tidak dikira sebagai nifas sebelum daripada nampak ataupun jelas adanya nifas, adanya darah. Maka kalau tak ada darah lagi, masih belum dikira sebagai bernifas. Bermulanya nifas itu selepas daripada nampak darah. Kalau tak nampak darah, tidak ada nifas lagi. Baik, wa amma adadan, dan adapun pada bilangan dia, famin ba'di faraghir rahimi, bermula daripada selesainya keluar rahim, selesai rahim daripada sekalian kandungan, sekalian janin, sekalian anak. Apabila kosongnya rahim daripada sekalian anak, maka bermulalah bilangan nifas. Bilangan nifas dengan hukum nifas berbeza. Di sini dia ada hukman wa adadan. Hukum nifas dan bilangan nifas. Baik, kita tengok. Ini tulis ya. Jelas nah. Bila seorang tu beranak 5 hari dia tak datang nifas. Kemudian datang nifas selama 30 hari. Dikira nifas tak ni? Kira. Sebab apa? Cuma kosong dia, suci dia cuma 5 hari. Cuma 5 hari. Kosong cuma 5 hari. Disyaratkan tadi kurang daripada 15. Kalau selepas 15, maka hukumnya bukan nifas. Sedangkan di sini baru 5 hari. Baik. Bila selesai saja beranak, bila selesai saja bersalin, melahirkan anak, maka bermulalah apa? Adadan, bilangan 60. Bilangan 60. Bermula bilangan 60 bermula daripada selesai melahirkan. Bilangan 60 itu bermula daripada selesai melahirkan. Jadi berapa hari? 5 hari dah. 5 hari campur 30 hari, 35. 35 dah lagi 25. Lagi 25. 2 campur lagi 25. 25 hari untuk mencukupkan selama 60 hari. Mula daripada sini. Tapi kita macam ni lah, kita kata dia datang nifas selama 55 hari. Dia datang nifas selama 55 hari. Nifas dia berapa hari? Nifas dia 55 hari. Tapi bermulanya bilangan nifas itu bermula daripada sini. Bermula daripada selepas dia melahirkan, terus dikira sebagai tempoh 60 hari. Tempoh 60 hari itu bermula daripada lepas beranak. Lepas beranak terus dikira sebagai terus dikira masa ataupun tempoh 60 hari itu. Terus dikira. Tapi nifas itu kita tak kira nifas lagi, kita cuma kira tempoh dia. Cuma kira tempoh, belum kira nifas lagi. Nifas cuma 55 hari. Nifas sebenar 55 hari. Bukannya 60 hari. Tempoh nifas sahaja 60 hari. Tapi nifas cuma 55 hari. Baik. Kalau kita kata lagi. Sini 10 hari. Kemudian barulah datang nifas selama 40 hari kita kata. Kemudian berhenti 40 hari. Berhenti, ada lagi 10 hari. Di sini tempoh nifas bermula daripada sini selepas melahirkan. Lepas melahirkan sampai hari ke-60, kalau darah datang dalam masa ni dikira sebagai nifas.
Sebab tu saya katakan tempoh nifas bermula selepas beranak. Tapi tidak semestinya nifas itu datang selepas beranak. Tidak semestinya mengiringi lepas beranak terus datang. Tak. Syarat kena sebelum 15 hari. Kalau dia datang sebelum 15 hari, dikira sebagai nifas. Tiba-tiba nifasnya cuma 40 hari. Maka hukumnya nifas di sini cuma 40 hari. Nifas dia 40 hari. Baik, jelas di situ. Sebab tu dia kata ada beza di antara hukman wa adadan. Hukman itu bermula pada hukum, bermula daripada kita bermula daripada kita nampak darah. Hukman ni makna hukum. Kita hukum itu adalah nifas sebenar. Itu makna hukman. Kita hukum itu memang nifas. Jadi 10 hari ini kita tak kira sebagai nifas lagi. Sebab apa? Sebab tak datang lagi. Tapi tempoh 60 hari itu, dia bermula daripada selepas beranak. Contoh macam ni pula. Dia datang darah selama 55 hari. Okey. Ni suci 10 hari. Kemudian nifas dia 55 hari. Suci 10, nifas 55. Suci 10, nifas 55. Ada masalah tak di sini? Ada masalah tak? Semua ni nifas ke? Kita nak kata semua ni nifas. Boleh tak kita kata semua ni nifas? Nampak macam boleh. Sebab apa? Sebab di bawah 60. Ni baru 55. Tak sampai lagi 60. Tak sampai 60 lagi. Cuma 55 baru. Tapi boleh tak kita kata semua 55 hari ni adalah nifas? Tak boleh kita kata semua 55 hari ni adalah nifas. Kenapa? Sebab tempoh nifas kita ambil bermula daripada selesainya beranak. Ni dah 10 hari nifas. Tambah lagi 50 sampai dah cukup 60. Tempoh untuk dia mungkin datang nifas, boleh dihukumi sebagai nifas, cuma 60 hari. Maknanya sampai hari ke-60 itu sahaja dia punya nifas. Bermakna nifas dia di sini cuma 50 hari. Baki lagi 5 hari ni. Nah, ini dia akan kembali ke masalah lain. Ini istihadah lah. Kita boleh kata istihadah pada nifas. Sebab apa? Sebab 5 hari ini di luar daripada tempoh 60. Walaupun secara realnya nifas dia cuma 55 hari, tapi dia dah lajak, dia dah genjak, dia dah melangkau daripada tempoh 60 hari. Yang mana tempoh 60 hari itu dikira bermula daripada selesainya melahirkan. Okey, jelas situ. Cuma kita isbatkan, kita kaitkan, kita katakan, kita hukumkan dia ni dengan orang yang beristihadah pada nifas. Macam mana hukum dia? Dia akan kembali kepada masalah yang 7. Itu nak faham hukum. Hukum dengan adat. Bilangan nifas memang 55. Tapi hakikatnya dia telah keluar daripada ketetapan waktu ataupun tempoh nifas, iaitu 60 hari. Jadi dia ada masalah di sini. Baik, jelas situ. Mithalun yuwaddihu dhalik. Contoh. Dia datangkan beberapa contoh untuk menjelaskan kaedah yang telah disebutkan tadi.
ra'at nufasa'u dama an-nifasi ba'da al-wiladati bi'ashrati ayyamin. Seorang wanita yang bernifas itu melihat darah nifasnya selepas daripada melahirkan. Selepas melahirkan 10 hari. Tengok contoh. Lepas beranak dia nampak darah 10 hari. Kemudian famin haitsul adadu naqulu innan nifasa lahu 'ashratu ayyamin. Dari sudut bilangan kita mengatakan ini nifas ni. Kita mengatakan nifasnya adalah 10 hari. Kita kata nifasnya adalah 10 hari. Wa min haitsu hukmin nifasi wa min haitsu hukmin nifasi la yabda'u illa min ru'yatid dami. Dan dari sudut hukum nifas pula tidak bermula melainkan selepas daripada nampak darah, iaitu maka 10 hari yang terdahulu daripada nampak darah itu hukumnya seperti mana orang suci. Silap. Dia punya contoh dia ni, dia kata nampak selepas dia melahirkan itu 10 hari, maksudnya selepas dia beranak, selepas daripada 10 hari barulah dia nampak darah di sini. Nampak? Tak kira lah berapa, kita kata 50 hari lah. 50 hari. Selepas daripada 10 hari barulah dia nampak. Jadi dari sudut bilangan kita katakan nifas itu 50 hari, tapi kosongnya tapi dari segi hukum penetapan tempoh itu kita katakan selama 60 hari. Jadi 10 yang kosong ni dihukumi sebagai suci. Maknanya dia kena buat seperti mana orang suci buat. Jelaslah situ, mudah ya. Jadi maknanya kalau macam ni 55, kita ulang balik. Kalau 55 selepas daripada 10 hari, sini suci, sini nifas. Dia tak boleh kata semua ini adalah nifas. Kerana apa? Dah lajak daripada tempoh 60 hari. Sebab dari segi perkiraannya nifas bermula daripada kita melihat darah. Melihat darah bermula daripada hari yang ke-11. Tapi tempoh dia bermula daripada tempoh 60 tu bermula daripada selepas beranak. Jadi di sini 60. Ni hakikat nifas dia 55 hari. Dia kata